48 daya dan tekanan. Sebab dia melibatkan pengiraan. Semasa kamu menjawab tu, pastikan ingat baca soalan dengan betul-betul. Baca soalan dia supaya kamu boleh analisis apa yang maklumat yang dibagi oleh soalan dan apa yang dia minta untuk kamu cari, jawapan apa yang dia mau. Sentiasa kaitkan dengan pengetahuan sains kamu. Gunakan kata-kata kunci sains. Soalan-soalan memang dia akan pakai kata kunci sains. Jadi make sure kamu sudah lengkapi diri sendiri dengan semua kata kunci yang kamu pernah belajar dalam silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kata kunci itu penting ya. Jadi sentiasa kamu tumpu kepada evidence apa yang dibagi, maklumat-maklumat yang dibagi oleh soalan. So, soalan pertama ini ada di buku kamu. Cikgu saja mau kasih tunjuk. Okey, mau kasih tunjuk sebab cikgu mendapati ada pelajar yang belum dapat buku gerak gempur ini. Mungkin disebabkan kita PKP macam emergency PKP kan, jadi tidak sempat dia mau ambil dan ada yang tidak hadir sekolah kali. Ada 2 orang pelajar yang belum dapat kalau tidak salah. Cikgu pun lupa sudah siapa tu. Risau cikgu mereka tidak dapat buku. Jadi apalah mereka mau ulang kajikan kalau tiada buku ni. Okey. So ini soalan yang ada di dalam buku kamu. Kita tengok dulu apa-apa yang dibagi, maklumat yang dibagi oleh soalan. Okey, penting kita baca betul-betul. Raja di bawah menunjukkan air keluar. Boleh nampak dalam raja air keluar melalui 3 lubang di tepi bekas yang dipenuhi oleh air. Okey. Apakah yang boleh disimpulkan tentang jarak air? Kamu boleh gariskan mana-mana yang kamu rasa penting dan keywords kata kunci bagi soalan itu. Daripada lubang paling bawah, paling bawah berbanding dengan lubang paling atas. Apakah yang boleh kamu simpulkan? Of course soalan begini ada kaitan dengan tekanan. Tekanan sebab bila air ini penuh, makin dalam, maksudnya lubang ini mengalami satu tekanan yang paling tinggi. Bila tekanan di lubang ketiga ini tinggi, maka air yang dipancut olehnya akan menjadi jauh. Jarak air itu dipancut paling jauh berbanding dengan lubang di atas. Lubang di atas dia hanya mengalami tekanan yang rendah sahaja. Jadi air yang mengalir melalui lubang pertama yang atas itu adalah perlahan. Jadi dekatlah jarak yang dia pancut. Manakah satu jawapan yang paling tepat? Tekanan air di bahagian paling atas adalah lebih tinggi, tekanan air di bahagian bawah paling tinggi. Tekanan air tidak dipengaruhi oleh aras ketinggian air. Tekanan air dipengaruhi oleh isi padu air dalam bekas. Jawapan dia apa? B, cikgu. B, boy. Jawapan dia B. Tekanan air di bahagian paling bawah adalah paling tinggi ya. Ini ada evidence, kamu ada bukti ya sebab dia paling dalam, mengalami tekanan paling tinggi. Soalan yang kedua. Raja di bawah menunjukkan seorang pemandu menekan brek keretanya. Dia menekan brek yang mempunyai luas permukaan kecil. Ini luas permukaan dia. So berdalil brek itu akan memindahkan tekanan itu kepada luas permukaan pada brek. Jika pemandu itu mengenakan daya sebanyak 100 Newton di pedal brake. Maksudnya di sini dia tekan 100 Newton. Hitungkan daya yang dikenakan ke atas brake itu. Sebelum kamu boleh menjawab soalan ini, pastikan kamu tahu dia punya persamaan, dia punya formula untuk mengira soalan tekanan begini. Mengikut prinsip Pascal, ini ada kaitan dengan prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil iaitu omboh pedal brake itu adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada omboh besar. Maksudnya dengan tekan sini, daya itu akan dipindahkan dan mengenakan ke atas daya pada tayar kereta itu. So tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Soalan begini yang melibatkan dua omboh
dua ombong. Ini ialah ombong. Ombong besar, ombong kecil. Ini ombong kecil, ini ombong besar. Yang berkaitan dengan ombong, kamu guna formula ini. Tidak akan salah. Daya input maksudnya yang kamu kenakan. Okay, input bahagi dengan luas ombong kecil iaitu 5 cm adalah sama dengan daya output dan bahagi dengan luas ombong besar. So bagi soalannya, apa yang kamu mau cari? Kamu mau cari daya yang dikenakan ke atas tayar kereta. Kamu mau cari daya di sini. Okay, daya di sini. So daya kamu boleh jadikan satu unknown. Kamu sendiri buatlah X ke Y ke A, B ke apa-apa huruf untuk kamu wakilkan apa yang kamu mau cari. Okay, ini adalah contoh pengiraan yang cikgu buat. Cikgu suka gunakan X. Gunakan X sebagai unknown cikgu. Jadi sebab X ini cikgu tidak mau pindah dia ke mana-mana, walaupun cikgu tahu dalam formula itu dia di bahagian sini kan daya output. X ialah daya output di sini. Tapi cikgu kasih pusingkan dia sebab sama sejak dua belah ni, pusingkan dia supaya X itu tidak bergerak ke mana-mana. Cikgu hanya pindahkan 30 cm ke sebelah sana. Alright. So kita tengok kamu fill in, kamu isi persamaan ini sahaja. Daya output bahagi dengan luas ombong besar berapa? Luas ombong besar ialah 30 cm. Isi. Sama dengan daya input sudah soalan bagi. So maklumat sangat penting kamu kena baca betul-betul itu soalan. 100 Newton dibagi. Bahagi dengan luas ombong kecil. Luas ombong kecil ialah 5 cm. So bila kamu boleh mengisi maklumat yang betul ke dalam formula, kamu sudah halfway berjaya sudah, mau dapat jawapan sudah. Okay, so di sini 30 cm cikgu mau pindah dia ke sebelah. Pindah dia ke sebelah sini bahagi, pindah menjadi darab. Okay, menjadi darab. 100 bahagi 5 darab 30. So kita masukkan, dia punya unit masukkan sebab nanti unit pada akhirnya kita mau cari ialah daya iaitu Newton dalam unit Newton. 100, okey 5 cikgu boleh masukkan 5 1 5 5 6 30. So 100 darab 6 600 Newton. Jawapan dia D. Okey, D. So kamu boleh catat pengiraan tu di tepi. Kalau kamu tidak tahu, kalau kamu salah soalan ini, kamu boleh catat di tepi. Okey, kalau sudah betul, okey, bagus cikgu. Cikgu sangat gembira kalau kamu dapat mengira dengan baik. Ini tentang prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal. So dalam soalan-soalan SPM, dia mesti akan keluar 1-2 soalan pengiraan. Okey, pengiraan. Sama ada kamu kira kalori makanan ataupun kamu kira yang prinsip-prinsip ini Pascal. Okey. So seterusnya soalan yang ketiga. Jika cikgu terlalu laju, kamu kasih tahu cikgu slow down. Okey, soalan ketiga. Bila kamu nampak begini ada P, ada Newton, ini pun pengiraan juga. So jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi sistem hidraulik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Ini selalu ada di bengkel ada di bengkel sistem hidraulik ini untuk angkat kereta tinggi supaya boleh cek di bawah enjin dia. Okey. So piston X, piston Y. Okay, salah satu ialah ombong besar, salah satu ombong kecil tidak kisah. Okey, just kamu kena ingat formula tadi. Tekanan di sini X adalah sama dengan tekanan di Y. Okey, cari luas permukaan P. Kali ini kamu tidak cari output ke input, kamu cari luas permukaan dan dia sudah bagi kamu unknown iaitu P. Okey, P. Cikgu harap kamu sudah cuba menjawab. Okey, itu keluar awal ini nombor 4 tidak apa. Kita tengok soalan nombor 3 dulu. Okey, dia punya formula ialah input daya 1 bahagi dengan luas permukaan. Luas permukaan yang mau dicari Jadi ini adalah 40 sudah dibagi oleh soalan. 40 bahagi dengan luas permukaan 0.01. Okey, meter square.
P. Untuk mencari P, yang ini kita perlu bawa ke sebelah. Okey, bawa ke sebelah. Bila bawa ke sebelah, okey, yang ini kita anggap ini pindah ke sebelah sini. Okey, ini pindah ke sebelah sini. Jadi P pindah ke sebelah sana. P sama dengan 0.01. Apa-apa yang dipindah itu dia perlu menjadi terbalik. Kalau di sini dia bahagi, pergi sebelah dia menjadi darab. Yang ini didarab, pergi sebelah dia menjadi bahagi. So ini dia. Cikgu banyak yang kasih singkatkan sebab cikgu tahu ini kamu sudah pernah belajar dalam matematik kamu, matematik. Hanya kamu aplikasikan dalam sains sejak dengan formula yang berlainan. So kita masukkan Newton masukkan sebab nanti kita mau cari luas permukaan. Luas permukaan dia ialah m square. So kita masukkan kosong, masukkan dengan ini, masukkan tinggal 4 dengan 2000. So 414 45 20 00 500. Okey, 500 darab dengan 0.01. Boleh pakai kalkulator masa menjawab sains SPM objektif. Kamu boleh guna kalkulator. Bawa kalkulator. Make sure ada kalkulator. Jangan tidak bawa, nanti menyusahkan diri sendiri saja. Okey, nanti susahkan diri mau kira manual pakai kertas pengiraan. Banyak masa dihabiskan begitu sahaja. 0.01 darab 500. Okey, darab. Kamu dapat jawapan dia 5 meter square. Jawapan dia ialah A. Okey, A. Soalan-soalan begini pengiraan senang untuk mendapat jawapan sebab jawapan dia tidak mengelirukan kamu. Pengiraan dia kamu boleh dapat jawapan yang yang pasti pasti. Jawapan yang pasti sebab pakai kalkulator kan. Jadi jangan jangan pakai teka-teka saja bulat sembarangan jangan. Okey, jangan. Sayang untuk markah. Okey, soalan 3 ada soalan lagi, boleh jawab? Ada Boleh, bahagian cikgu. boleh. Okey, ada jawapan. Senang hati sikit cikgu kalau ada jawapan Antara pernyataan berikut. Ini yang pasal teori teori. Make sure teori kamu kuat juga. Yang manakah menerangkan tentang prinsip Pascal? Okey, prinsip Pascal. Tekanan dipindah secara seragam dalam bendalil. Bendalil ini merujuk kepada apa-apa yang boleh mengalir, termasuk udara, air, minyak, apa-apa yang boleh mengalirlah ke semua arah dalam sistem tertutup. Tekanan yang dikenakan oleh objek dengan luas permukaan yang lebih kecil adalah lebih rendah. Tekanan yang dihasilkan oleh bendalil yang bergerak dengan kelajuan tinggi. Ini pasal kelajuan. Kelajuan itu macam dalam prinsip Bernoulli Bernoulli, so bukan ini. Di tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman bendalil dalam satu bekas. Okey, mana satu jawapan yang paling tepat menggambarkan, menerangkan prinsip Pascal? A. Okey, A. Betul lah. Jawapan dia A. So kamu boleh ingat, hafal dari sekarang. Tekanan dipindah secara seragam ke semua arah dalam satu sistem tertutup. Ini adalah anggapan bagi prinsip Pascal. Okay, kalau ada bukaan, dia bukan sistem tertutup, jadi banyak lagi faktor lain yang kita perlu pertimbangkan. So ini mesti menjadi dia punya syarat lah bagi penerangan prinsip Pascal. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Raja di bawah menunjukkan satu jet hidrolik. Jet hidrolik maksudnya kamu kenakan daya di sini dan daya akan output di sini. Output tu maksudnya dikeluarkan, daya yang dikeluarkan, daya yang dimasukkan. Okay, piston P dan piston Q masing-masing mempunyai luas keratan mentas yang tidak sama. Okay, dia bagi tahu P ialah 25. Ini 25 sentimeter cube. Piston Q ialah 40
luas permukaan dia, luas kerata rentasnya. So, jika satu objek berjisim 3 kg diletakkan di atas piston P, kamu letak di sini 3 kg. Berapakah berat maksimum yang boleh diangkat oleh piston Q? Dia mau cari berapa daya yang boleh output di Q. Okay. So first kamu perlu ubah dulu ini kepada unit Newton. Ingat Newton. Okay, macam mana kamu ubahkan dia kepada Newton? 1 kg sama dengan 10 Newton. Okay, 10 Newton. Jadi jika kamu mau tukarkan kg kepada Newton, kamu perlu darab 10. Okay, perlu darab 10. Seperti dalam pengiraan cikgu, cikgu tukar dulu kilogram kepada Newton supaya senangkan cikgu masukkan. Masukkan ke dalam formula tekanan tadi. Itu 3 kilogram darab 10 sama dengan 30 Newton. Okey, 30 Newton. Jawapannya pun dalam Newton juga. Tengok pilihan jawapan dia dalam Newton. Jadi betul lah cikgu buat langkah ini. Dia sudah jadi 30 Newton, maka kita kasih masukkan ke dalam formula dia, persamaan dia. Iaitu 30 Newton. 30 Newton. Okey, 30 Newton di ombak kecil, dia punya luas permukaan ialah 25. Jadi cikgu tulis di sini 25 sama dengan Q. Q cikgu inilah unknown dia. Yang kita tidak tahu yang mau dicari. Kamu ampai Q. Okey, Q. Q pun boleh, X pun boleh, apa-apa sajalah, yang penting kamu tahu apa yang kamu mau kira. Okay, Q bahagi dengan luas permukaan dia ialah 40 cm cube. Okay, 40 cm cube. So Q untuk cari Q 40 kita perlu pindah ke sebelah sana menjadi darab. Okey, menjadi darab 40. Okey, darab 40. Padamkan ini dulu. 30 Newton. Unit yang tidak perlukan kita masukkan dulu. Jadi ini 25, ini 40. Okey, 5 25. Okey, 8 40. Jadi 30 darab dengan, ini ada 5 lagi 5 1 5. Boleh usah. Okey, 30. Jadi 6 darab 8. Lepas kamu masukkan apa yang boleh, 6 darab 8 berapa? 48. Okey, 48. Jawapan dia ialah 48 Newton. C. Okey, setakat ini okey masih boleh ikut Pengiraan dia kamu boleh catat di dalam buku, catat di tepi mana-mana yang ada kosong. Jika salah lah, kalau betul okey, tidak ada masalah. Okey, kalau sudah betul kamu anggap macam ulang kaji sajalah. Right. Kalau cikgu terlampau laju, kamu kasih tahu cikgu. Okey, cikgu. Soalan nombor 6. Tiub ubat gigi yang ditekan untuk menolak kandungan di dalamnya ke atas. Apakah prinsip yang digunakan dalam situasi ini? Prinsip apa? Prinsip. Siapa mau jawab? Prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Okey, ni jawapan dia ialah C. Prinsip Pascal pakai prinsip yang berkenaan dengan tekanan. Soalan nombor 7. Raja di bawah ni menunjukkan satu tiub venturi. Okey, venturi yang disambung dengan 3 tiub kaca pada P, Q dan R. Ni tiub P,
Tube Q dan tube R. Okey. Apakah aras air A, B, C atau D di dalam tube kaca Q jika udara dialirkan ke dalam tube venturi? Okey. So soalan begini, kamu perlu soalan begini, kamu perlu tahu dulu. First, kamu perlu kenal pasti apa yang mengalir. Dalam soalan ni apa yang mengalir? Dalam soalan ini udara yang mengalir. So udara mengalir dari sini, masuk dari sini, keluar dari sini. Dan sambil-sambil dia masuk kepada tube kaca P ni, okey. Hal laju dia macam mana? Ada kaitan dengan laju pengaliran udara. Bila dia masuk sini, hal laju dia adalah perlahan sahaja, perlahan. Okey, so bila perlahan, maka pada titik point P ini, bila perlahan hal laju kurang, maka tekanan dia adalah rendah. Okey, tekanan dia adalah rendah. Okay, bila tekanan dia rendah, maka air di sini pun jauh daripada P. Okey, jauh daripada P. Sebab tekanan di sini lebih. Okey, kejap cikgu padamkan dulu. Kita tengok dia punya pengaliran udara. Hal laju dari sini, dia laju masuk ke dalam tube yang kecil, makin laju. Okey, makin laju dia di sini. Lepas dia keluar, keluar pun laju juga. Okey, laju juga. Tapi tidak selaju bila dia melalui tube yang kecil. Okey, tube yang kecil. Jadi bila dia sampai di sini, dia sangat udara mengalir dengan sangat laju. Bila hal laju meningkat, tekanan akan menurun. Okey, tekanan akan menjadi rendah. Paling rendah tekanan adalah di sini. Okey, bila tekanan rendah, maka itu tekanan di permukaan air ini akan menolak air ke arah yang lebih mendekati tube ini. Okey, mendekati tube ini. Jadi, kalau banding begini kan, yang paling tepat adalah jawapan A. Okey, jawapan A. Sebab di sini tekanan dia paling rendah. Okey, paling rendah. Ini sederhana. Okey, sederhana. So, sini tekanan dia tinggi. Ini rendah. Dia rendah sebab hal laju udara itu sangat laju. Okey, sangat laju. So, prinsip bagi bernoulih kamu perlu kuasai dulu, perlu tahu dulu. Soalan 8 lain pula. Soalan 8 dia lain sebab bukan udara yang mengalir. Raja di bawah ini menunjukkan aras air dalam tube venturi ini. Air yang mengalir masuk dari sini, keluar dari sini. Okey, bila dia bergerak begini masuk ke dalam venturi yang sempit ini, maka hal laju air akan menjadi laju. So ini laju. Hal laju paling laju di sini, paling laju di sini. Okey. Macam mana cikgu mau tulis hal laju paling laju di sini. Okey, yang keluar dia keluar dari sini, ini hal laju nombor 2. Nombor 2 tinggi. Hal laju air paling rendah di sini. Dia perlahan saja dia masuk perlahan saja air masuk. Bila masuk tube yang sempit dia menjadi laju. Okey, bila laju dia keluar macam tergesa-gesa keluar, sini pun tinggilah tapi tidak setinggi berbanding dengan tube venturi yang sempit ini. So, apakah mana satu yang benar tentang hal laju? Tekanan lagi kita belum bincangkan. Tekanan mana satu yang paling rendah ataupun paling tinggi? Okey, tekanan mana satu paling tinggi? Tekanan yang paling tinggi. Okay, ingat hal laju hal laju tinggi, tekanan rendah. Mana satu hal laju paling tinggi?
Ini halaju paling tinggi, jadi ini tekanan dia paling rendah. Susunan dia nombor 3, dia paling rendah. Okey. Halaju yang kedua tinggi, ini. Jadi, R ialah paling tinggi. Kamu kena ingat ini saja. Halaju bendalir tinggi, maka tekanan dia adalah rendah. Okey, ini saja yang kamu perlu ingat untuk menjawab soalan-soalan jenis begini. Okey, jenis Venturi. Jadi sekarang kita cari jawapan dia. Kita mau cari halaju air. Halaju air paling tinggi di S. Paling tinggi di S. Okey, paling tinggi di S ada kemungkinan B ataupun D. Okey, ada kemungkinan B ataupun D. Kita tengoklah ya, sambung. Okey, yang kedua ialah T. Jadi jawapan dia confirm sudah ialah B sebab yang lain salah. Okey, halaju air paling rendah adalah R. Okey, betul. Dan kita cek lagi tekanan air. Tekanan air paling tinggi ialah di P. Okey, betul. Nombor 1 R. Okey, R. Pressure R paling tinggi. Yang susun kedua ialah T. Yang ketiga ialah S. Okey, so itu jawapan dia B-boy. Boleh fahamkah? Ataupun mau ulang? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. So, cikgu teruskan dengan soalan 9. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan aplikasi prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli ada kaitan dengan halaju bendalir dan juga tekanan yang terhasil. Ini semua yang hidrolik kan, Pascal. Ini dia ada kaitan. So, jawapan dia. Okey, betul lah jawapan dia A. Soalan 10. Balik lagi ni halaju bendalir. Ingat halaju bendalir tinggi. Tekanan bendalir adalah rendah. Okey. Antara graf berikut, yang manakah mewakili hubungan antara halaju bendalir V dengan tekanan bendalir P? Okay, P. Air mengalir dari sini ke sana. Okay. So A, B, C itu aras air dia. Jadi tekanan paling tinggi di sini. Okey, tekanan sederhana salah sudah cikgu tulis. Loh. Okey, apabila dia mengalir dengan perlahan, bila mengalir perlahan maka tekanan dia paling tinggi di sini. Okey, pada poin ini T. Ini sederhana, ini rendah. Alright, ini rendah. Jadi mana satu graf yang menunjukkan halaju bendalir, hubungan antara halaju bendalir dan juga tekanan bendalir. Ini kosong, ini P. Okey, B boy. Betul lah jawapan kamu. Okey, tapi kenapa kamu boleh pilih B? Sebab dia menurun. Sebab dia makin menurun. Tekanan dia makin menurun apabila halaju meningkat. Okey, betul jawapan kamu. Okey, so 11. Soalan 11. Raja di bawah menunjukkan kelajuan udara V. Ada V1 di atas, V2 di bawah. Okay, ini di satu bahagian sayap kapal terbang. Antara yang berikut yang manakah betul? Apabila kapal terbang dia terbang, masa dia terbang tu, udara yang melalui bahagian sayap atas adalah halaju tinggi. Udara mengalir dengan sangat laju di atas. Okay, di bawah pula ada pengaliran udara yang rendah. Yang rendah. Jadi sekarang dia mau tunjukkan kelajuan udara. Ini yang mau dicari. Okey, kelajuan udara. Jadi kelajuan udara V1 lebih besar daripada V2. Di sini rendah. Sini tinggi. Okey, lajulah sini laju, sini kurang laju. Jadi jawapan yang paling betul ialah ini.
V1 kan, V1 lebih besar daripada V2. Make sure kamu tahu apa maksud bagi semua simbol-simbol ini. Ini lebih besar, ini kurang ataupun sama dengan, ini sama dengan. Okey, jawapan dia A ya, jawapan dia A. So kita tengok soalan struktur. Okay, raja di bawah ini menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh murid untuk mengkaji kesan kedalaman air terhadap tekanan bendalir yang dihasilkan. So ini kamu sudah pernah nampak tadi kan soalan pertama objektif. Jadi nanti kamu punya hipotesis dia. Ini jauh kan? Ini lebih jauh. Ini kedua. Ini yang paling perlahan sebab tekanan dia tidak besar. Okay, tengok dulu soalan dia. Berdasarkan raja di atas, lukiskan aliran air yang keluar daripada lubang 1, 2 dan 3. So kamu sudah tahu dia punya pengaliran dia macam mana. Okay, lukis saja pada gambar raja itu. Okay, lukis begini. 1, 2, 3. Okay, dia punya aliran macam mana. Makin dalam, tekanan pun makin tinggi. Soalan A2. Nyatakan satu inference, satu sebab kepada jawapan kamu. Apa yang berlaku? Kenapa begini? Okay, why? Kenapa? Sebab tekanan di bahagian paling bawah lebih tinggi menyebabkan air terpancut keluar lebih jauh. Okay, ini adalah dia punya inference, sebab kepada jawapan dia lah. B ialah nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang dimanipulasikan ini ialah pemboleh ubah yang kamu boleh kontrol. Kamu yang kontrol untuk mencari apakah responding variable dia. Apa yang pemboleh ubah bergerak balas kepada eksperimen kamu. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan di sini ialah kedalaman air. Makin kamu tambah lagi air, makin jauh nombor 3. Air yang terpancut keluar nombor 3 itu jauh. Okay. Apa yang akan berlaku kepada aliran air daripada setiap lubang jika tekanan tambahan dikenakan ke atas air? Contohnya kamu pakai satu penutup untuk tolak itu air ke dalam. Makin kamu tolak, makin dia menjadi jauh kan. Jadi kamu kena terangkan apa yang berlaku kepada aliran air. Air daripada setiap lubang itu akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Okay, bila kamu tekan, kalau nombor 3 ini dia lebih jauh 2 cm, nombor 2 pun lebih jauh 2 cm, 1 pun lebih jauh 2 cm. Ini maksud dia, setiap lubang itu air terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Okay, kalau tambah 2 cm, semua ketiga-tiga lubang itu memancut air lebih jauh 2 cm. Soalan nombor D, nyatakan definisi. Ya. Kalau tulisan aliran air akan lebih terpancut jauh je, betulkah juga? Boleh. Okay. Okey, kalau kamu berhenti jawapan kamu di sini sahaja setakat ini, jawapan masih diterima sebagai jawapan yang betul lah, dapat 1 markah. Okey, D, nyatakan definisi secara operasi bagi tekanan bendalir. Okay, maksud dari segi pandangan eksperimen itu, daripada eksperimen, jangan kamu bagi satu definisi yang umum. Okey, definisi umum itu bukan definisi secara operasi. Definisi secara operasi ini ialah bila kamu operasikan prinsip ini ataupun istilah ini dalam eksperimen. Apa maksud dia? Tekanan bendalir ialah, okay, ingat dia punya kata kunci dia ialah jarak air yang terpancut dari bekas pada kedalaman yang berbeza. Okey, maksudnya dalam eksperimen ini dari segi pancutan itu air, kita boleh kenal pasti ada tekanan bendalir berlaku di sana. Okey, itu maksudnya definisi secara operasi. Kita dapat tahu tekanan bendalir daripada jarak air yang terpancut. Kita boleh kenal pasti ini tekanan lebih tinggi, tekanan rendah. Okey. So, soalan nombor 2. Cikgu boleh tengok kejap Syamul Salim. Okey, boleh. Tadi. Okey, boleh. Dapat cikgu? Ya. Okay, no problem.
Boleh siapa-siapa tolong kecil laporkan berapa orang sudah hari sekarang? Masih 5 orang kah? Belajar. Iya cikgu, masih 5 orang lagi. Lalalala. Okay, thank you cikgu. Right. Jadi yang tadi itu Julaika kan, yang Julaika. Cikgu takut Iya. lupa nanti juga ambil kehadiran. Okay. Okay, so soalan nombor 2. Habis sudah, sabar kamu ha. Raja di bawah ini menunjukkan sehelai kertas yang bergerak ke atas apabila murid meniup di bahagian atas. Dia meniup di bahagian atas. Maksudnya laju udara di atas ini adalah laju. Okey, laju. Bila laju, maksudnya tekanan akan menjadi rendah ke tinggi. Tekanan akan menjadi rendah. Bila tekanan rendah, tekanan atmosfera yang lebih tinggi di atas, dia akan menyebabkan kertas itu menaik. Okey, dia bergerak ke atas. Ingat, soalan ini ada kaitan dengan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli telah menyatakan bahawa bendalir yang bergerak, ini bendalir yang bergerak, iaitu udara yang bergerak laju akan menghasilkan tekanan lebih rendah pada kawasan tersebut. Kawasan ini udara tekanan dia menjadi rendah. Maka tekanan atmosfera yang lebih tinggi di atas dia akan menyebabkan helaian kertas itu seolah-olah macam menaik, menaik ke atas. Alright, so jawab ini soalan dia. Dia mau tahu berdasarkan pemerhatian anda pada raja itu, lengkapkan jadual di bawah. Kita pergi kepada kelajuan udara dulu. Di bahagian atas kertas, kelajuan dia macam mana? Masih lagi kamu perlu ingat, bendalir bergerak dengan laju tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan itu. Di atas dia tiupkan. Bila dia tiup, maksudnya udara lebih tinggi. Okey, kelajuan udara tinggi di atas kertas. Di bawah kertas macam mana? Jadi automatik di bawah kertas itu aliran udara itu rendah. Okey, lambat. So tekanan udara, dari segi tekanan udara, kalau laju tinggi, maka tekanan rendah. Okey. Jika laju rendah, maka tekanan udara lebih tinggi. So dengan kamu tulis tinggi, rendah. Jika kamu tulis ni laju, lebih laju, ni kurang laju, boleh guna istilah yang berkaitan. Ada lagi jawapan lain yang kamu tidak pasti betul atau tidak, kamu boleh tanya. Terus tik dengan pen merah saja. Okay, terus tik pen merah. Okay, so B ya. Apakah hubungan kelajuan udara dengan tekanan udara? Okay, bila kamu ditanya pasal hubungan, kamu tulislah semakin. Semakin kelajuan udara macam mana, semakin tekanan udara menjadi macam mana. So, ini hubungan dia. Semakin tinggi kelajuan udara, semakin rendah tekanan udara. Okay, so dia menepati prinsip Bernoulli, iaitu laju tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan itu. Semakin tinggi kelajuan udara, semakin rendah tekanan udara. C. Apakah prinsip yang terlibat dalam situasi di atas? Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Dia punya ejaan dia ada double L lah, ingat double L. Istilah-istilah seperti begini masa exam jangan salah eja, sebab kalau ikut salah eja adalah salah. Terus jawapan kamu yang betul pun menjadi salah. Tapi selalunya kita cakap terpulang kepada budi bicara penyimak lah. Kalau penyimak tu baik hati, dia bagi sejalah tutup sebelah mata, bagi saja itu markah. Tapi actually istilah-istilah sains tidak boleh salah eja. Okay, tidak boleh salah ejaannya. Bernoulli. Ingat Bernoulli sebab dia adalah satu prinsip yang menggunakan nama saintis, maka kamu perlu huruf besar B juga. Huruf besar B. Begitu juga dengan prinsip-prinsip yang lain lah. Okey. Prinsip Pascal pun P dia mesti besar, huruf besar. Alright. So next, boleh sudah next? Dah siap semak? Boleh. Boleh cikgu. Oh, thank you.
Ini dia bahagian D. Keluar lagi tube venturi. Okey, keluar lagi tube venturi. Cikgu sangat risau dengan tube venturi ni sebab kadang-kala pelajar salah arah dia. Ada yang keluar, ada yang air yang mengalir, ada juga tube venturi yang udara yang mengalir. Jadi terpulanglah mana satu yang dia bagi dalam soalan itu. Okey, raja di bawah ni telah menunjukkan satu tube venturi. Okey, venturi di mana benda yang mengalir adalah air. Air yang mengalir. Susun kelajuan air di A, B, C dalam susunan yang menurun. Okey, kita tengok dulu aliran air dia. Bila air itu baru-baru masuk, memang dia punya kelajuan adalah rendah. Dia perlahan-lahan masuk. Bila terpaksa masuk ke dalam tube venturi yang sempit, dia menjadi laju. Ini paling laju. Bila keluar pun dia macam tergesa-gesa berebut mau keluar. Jadi di sini kelajuan dia sederhana. Jadi cara untuk kira dia ni nombor 1, paling laju di sinilah. Sebab tube venturi menjadi sempit kan, paling laju di sini. Sederhana di sini. Paling perlahan di sini. Jadi kamu susun. Okay, ingat ini maksudnya adalah ini kita boleh terangkan dengan kesan venturi. Kesan venturi di sini maksudnya semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalir yang melalui bahagian yang sempit. Okay, tekanan dia di sini adalah rendah. Bila tekanan sini rendah, tekanan atmosfera dari luar ini lebih tinggi, dia akan tolak. Maka aras air kamu tengok dia adalah paling rendah antara semua. Okay, sebab tekanan yang dikenakan di sini rendah. Susunkan kelajuan. Okey, sudah susunkan. B, C, A. Susun begini. Okay. Kalau kamu yang rajin kan, kamu tulis tube B, tube C, tube A boleh juga. Okey, tidak masalah. Simple-simple begini pun boleh dapat satu markah lah. Tapi kadang-kala jangan kamu anggap semua boleh simple-simple. Kadang-kala ada soalan yang memerlukan kamu bagi penerangan. Kamu tidak boleh simple-simple saja jawapan kamu. Perlu buat penerangan. Okey, nombor 2 ni, terangkan mengapa aras air di tube B ni paling rendah berbanding dengan tube A dan C paling rendah. Tadi cikgu sudah terangkan. Jadi kita bentukkan dia dalam ayat. Ini disebabkan kelajuan di tube B paling tinggi apabila air dipaksa untuk mengalir melalui tube yang sempit. Jadi tekanan di titik P ni adalah rendah. Okey, tekanan di titik B adalah rendah. Tekanan udara yang lebih tinggi dari atmosfera lebih tinggi akan menolak air jauh ke dalam tube B. Okay, ini menyebabkan aras air dia adalah paling rendah antara A, B, C. Okay, boleh faham penerangan cikgu? Kalau jawab kerana tekanan udara di air tube B ialah rendah je, bolehkah? Tidak boleh sebab tekanan dia di titik sini dalam air itu rendah. Jadi di atas itu tinggi. Kalau kamu jawab begitu sahaja, kamu tidak dapat menerangkan dia dengan spesifik. Okey. Mesti buat ayat lah. Buat ayat yang pendek-pendek, 2-3 ayat begitu untuk terangkan apa yang kamu mahu sampaikan dengan tepat, spesifik. Alright, cikgu. Okey, cikgu wondering kamu sudah siapkah ini esei dia? Ada Belum cikgu. Minggu depan baru kita bincang esei dia, boleh? Esei dia. Sebab cikgu ada soalan tentang bab 8 lagi mau bagi. Macam terlampau lama kita punya Google Meet hari ni. Kita cikgu mau kasih berhenti dulu supaya kamu boleh rehat. Actually ada soalan objektif lagi di belakang slide cikgu, tapi kita boleh sambung minggu depan hari Rabu. Hari Rabu kita sambung.